Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Bertemu lagi kita pada hari ini untuk PDPR kita minggu yang keempat. Okay, so hari ini kita akan sambung pada aplikasi sukatan membulat. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan membulat. Okey, seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni, kita mesti tahu tukar darjah kepada radian. Okay, macam mana nak tukar darjah kepada radian? Kita akan darabkan pi per 180 darjah. Okay, kalau nak tukar radian kepada darjah, so kita akan darab dengan 180 bahagikan dengan pi. Okey, dalam tajuk ni, apa pun yang terjadi, tak kira lah ribut ke, petih ke, banjir ke, kita mesti tahu cari jejari dan juga sudut. Okey, dan kat sini kita dah tahu pi rad sama juga dengan 180 darjah. So, kalau 360 darjah, dia sama dengan 2 pi rad. Tu kita kena ingat, kena lekat dalam kepala kita. Okey. So, perkara wajib yang seterusnya yang wajib kita cari, okay, seperti yang saya dah cakap tadi, kita mesti cari, mesti ada segitiga pada pusat. Okey, dan seterusnya kita mesti cari sudut pada pusat. Okey, so kalau dekat dalam rajah yang kita tengok tu ada segitiga, dan nanti kita akan tengoklah formula apa yang berkait. Okay, jika yang dilihat pada lengkuk, kita nampak ada lengkuk kat situ, automatik kat sini ada, kita akan guna rumus S sama dengan J theta. Ini untuk panjang lengkuk. Okay, dan untuk luas pula kita akan guna S sama dengan S pula. L sama dengan 1/2 J kuasa 2. Ni saya tertulis bahasa Inggeris punya. J kuasa 2 theta. Okey. Jika dilihat garis, okay, kalau kita nampak ada garis dekat dalam kat rajah tu, kita akan terus lihat segitiga ataupun kita akan create segitiga. Okay. So kalau berkaitan dengan segitiga, automatik kita akan guna sin, cos, tan untuk nak cari sudut dan juga teorem Pythagoras yang biasa kita gunakan untuk nak cari sisi. Okey, dan nanti kita akan berkait dengan tajuk tingkatan 4 iaitu penyelesaian segitiga. Okey, so kena ingat semula lah. Okey, yang seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh yang melibatkan soalan kira soalan berbentuk peperiksaan lah. Kalau sebelum ni kita just soalan yang mudah-mudah je. Okey. Contohnya dekat sini. Ni kita tak tengok dulu soalan. Bila awak tengok soalan, awak akan stuck. Maksudnya, jadi kita tengok rajah dulu. Okay, kita tengok rajah dekat ni pusat bulatan. Okay, dekat pusat bulatan ni dah ada belum nilai sudut? Okay, belum ada. Okay, yang ni dah ada. So, kalau belum ada, kita tahu dekat sini kita kena carilah berapa. Okay, kat sini ada jejari, kat sini ada panjang lengkuk. Bila nampak panjang lengkuk, automatik kita akan guna S sama dengan J theta. Okay, kita tulis dulu siap-siap formula dia. So, soalan tanya theta. Soalan tanya, kita nak cari theta. So, theta sama dengan, okey, apa yang kita nak, kita kena modify, jadikan theta ni perkara rumus. So, dia akan jadi S per J. Okey, S dia berapa? S dia 4/2. Okey, J nya berapa? J nya adalah 6. Jadi, awak akan dapat theta sama dengan 0.7 rad. Okey. So, dekat sini, tengok kat sini. Nilai theta dalam rad. Dah jawab dah. So, kita terus dah tulis. Ini soal jawapan untuk A. Awak kena tulis rumah jawapannya berapa. Jangan pula tak tulis. Okey, so kita pergi soalan B pula. Soalan B dia kata luas. So, kalau luas, automatik kita akan guna formula L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta.
Okey, jadi untuk nak cari luas kawasan berlurik, kita nampak kat sini. Okey, ni panjang lengkuk. Okey, kita bawa ke sini, kita nampak. Okey, ni adalah dia punya sektor dia. Okey, dia nak kawasan berlurik. So, dia tak nak yang ini. Yang ini pun adalah satu sektor bulatan. Jadi, automatiklah kita yang besar tolak yang kecil. Okay, jadi, kita cari luas yang besar. Luas yang besar, so kita kena tulis dengan jelas. Jangan daripada atas sampai bawah keluar sama dengan. Okay, jadi, luas sektor yang besar adalah luas sektor OAB sama dengan 1/2. J dia 6. So, darab 6 kuasa 2 darab. Theta dia dah dapat daripada soalan A. 0.7. So, akan dapat 12.6 luas sentimeter persegi. Okey, itu luas OAB. Kita cari luas. Awak boleh juga lukis dalam bentuk lengkuk. Contohnya kat sini, sini, sini. Okey, so luas sektor APQ. Nak cari luas APQ pun boleh juga. Okay, luas sektor APQ sama dengan 1/2. Okay, J dia, okay, kat sini nampak ada 2 calit ni. Bermaksud nilai dia sama, jadi 6/2 dapat 3. So, darab 3 kuasa 2. Darabkan dengan 0.5. Jadi, kita akan dapat 2.25. Jadi, luas kawasan berlurik sama dengan, okay, tolakkanlah yang besar 12.6 tolak yang kecil 2.25. Jadi, bila ditolakkan akan dapat 10.35 cm persegi. Okay, kalau tak yakin, unit ni tak perlu tulis. Sebab kat sini dia dah kata cari luas dalam sentimeter persegi. Okey, dekat sini. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, macam biasa kita tak tengok soalan dulu. Kita tengok dekat sini adakah dah lengkap maklumat seperti sudut dan jejari. So, kalau awak nampak dekat sini, jejari dah ada. Okay, jadi dekat sini pun 5. Okey, dekat sini dia dah bagi. Diberi OW, OV dan VW sama. So, dekat sini pun sama dengan 5. Jadi, kita tahu ni adalah segi 3 sama sisi. Jadi, bila ni segi 3 sama sisi, automatik kita boleh cari sudut dia. Jadi, theta ni sama juga dengan 180 bahagi 3 dapat 60 darjah. Jadi, apa pun 60 darjah ni kita kena tukar dia kepada rad. Darab 3.142 bahagi 180 darjah. So, akan dapat 1.047 rad. Okey, itu untuk ni dah automatik lah dapat jawapan soalan A. Okay, kita pergi pada soalan B. Okay, luas dalam sentimeter persegi tembereng berlurik VW. So, dia nak yang ini. So, kat sini kita nampak ini ada satu lengkuk. Okey, bila kata luas melibatkan lengkuk, automatik guna L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Dan kat sini kita nampak dia ada segi 3.
Bila ada segitiga dekat sini, kita boleh guna formula luas bagi yang kita dah belajar dalam penyelesaian segitiga, iaitu apa dia? Luas segitiga sama dengan 1/2 C kuasa 2 sin theta. Okay. Bila fungsi terigu, theta ni dalam darjah. Okay, kita masukkan dalam jalan kira kita. So, luas sektor, luas OVW sama dengan setengah. Okay, J dia 5 kuasa 2 darab 1.047 sama dengan 13.088. Okey, itu luas sektor OVW yang besar ni. Okey, kita cari luas segitiga pula. Luas segitiga OVW. Okey, jadi sama dengan 1/2 J dia 5 kuasa 2 darab sin 60 darjah. Okey, so dapat 10.8253 sama dengan okey, so luas tembereng berlurik sama dengan yang besar luas sektor 13.088 tolak 10.825. Ini tadi ambil 3 tempat perpuluhan. Jadi akan dapat jawapan 2.263 cm persegi. So kalau tak yakin, tak payah tulis. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni berkaitan dengan situasi lah. Kalau kita tengok kat sini, sebuah taman SRT yang berbentuk semi bulatan. Okey, jadi kita tak payah pening-pening dulu. Kita lengkapkan seperti yang kita dah buat sebelum ni. Okey, kita nampak kat sini semi bulatan. Bila semi bulatan, dia ada pusat bulatan. Dia nampak kat sini. So, automatik kita kena tahu sudut kat sini. Okey, jadi tahu sudut kat sini 180 darjah. Okey, jadi kat sini pun kita kena tahu juga. Okey, jadi sudut yang ni kita tahu dia adalah pi rect. Maksudnya dia pi rect. Okey, yang ni kita kena cari. Okey, so dekat sini dia tanya panjang pagar dalam meter yang digunakan untuk memagar kawasan tanaman pokok bunga. Okey, jadi kat sini dia nak yang ini. Semua ni. Jadi sebelum kita pergi mendalam lagi, kita akan cari dulu sudut. Okey, kat sini adalah dia punya panjang lengkuk S. Yang dekat sini dia punya jari. So kita nak cari dia punya sudut RQP. Okey, nak cari sudut RQP, kalau kita tak mahir lagi, kita tulislah semula formula kita. S sama dengan J theta. So theta sama dengan S dia 14 dan jari dia 16. Jadi akan dapat theta sama dengan 0.875. Jadi ini dah maklumat yang kita dah cari. Jari dah ada, jari ni pun dah ada 12. Jadi dah tak ada masalah lah. Jadi panjang pagar dalam meter. Yang ini kita dah tahu. Yang ini kita dah tahu. Yang ini kita tak tahu, tapi kita boleh cari. Sebab ni jejari, ni jejari. So 12 tambah 12, 24. Jadi panjang SP tambah QT
sama dengan 24 tolak, okay, ni jejari dia 16, so tolak 16. So akan dapat 24 tolak 16 akan dapat 8. Okay. Jadi dekat sini daripada sini kita boleh terus letak nak jawab soalan A lah. Okay. So dekat sini kita dah, ini dah ada, kita nak cari ni pula. Okay, nak cari ni pula, panjang lengkung S sama dengan J theta. Sejari dia 12. Theta dia pi. Pi dia berapa? 3.142. Jadi panjang lengkung SRT. Jadi panjang lengkung SRT sama dengan jejari 12. Theta dia pi, so pi 3.142 darab 3.142. Okay, jadi darabkan 12 darab 3.142. Okay, akan dapat 37.704. Okay, jadi dah lengkap semua ni, bolehlah cari panjang pagar. Panjang pagar sinilah. Okay, jadi panjang pagar sama dengan, okay, ini tadi dah dapat 37.704 tambah, okay, ini tadi dah dapat 8 untuk yang ini dan ini. Okay, tambah 16 tambah 14. So akan dapat 75.704. Okay, dia nak dalam meter, so meter. Okay, soalan B pula. Okay, soalan B dia kata luas kawasan dalam meter persegi tanaman pokok bunga itu. So dia nak luas kawasan tanaman pokok bunga itu. Maksudnya dia nak yang ini dan yang ini. So kita kena cari luas semi bulatan. So, nampak lengkuk ni. Okay, so kita cari luas semi bulatan. Kita tolakkan dengan luas sektor ni. Jadi luas OSRT setengah darab J dia 12 kuasa 2 darab dengan theta dia 3.142. Okay, jadi sama dengan 226.224. Okay, lepas tu nak cari yang ini pula 1/2, maksudnya QPR. Luas QPR sama dengan setengah darab 16 kuasa 2 darab theta dia tadi dah cari kat sini 0.875 sama dengan 112. Jadi luas kawasan sama dengan 226 dan 224 tolak 112. So dapat 114 dan 224 meter persegi. Okey, kita pergi contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ni kita nampak keratan rentas pipe air berjejari 12 cm.
Okay, air mengalir melalui pipe itu dengan ketinggian H cm. H tu yang di sini. Dan kelebaran mengukurnya EF ialah 18. Ni 18. Okay, hitung nilai H. Okay, dia nak nilai ni. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, okay, sebelum ni saya dah cakap kena cari sudut kat sini. Okay, jari dah ada. Okay, tapi kat sini soalan dia nak nilai H. Nak cari nilai H, kita tahu bila nampak segitiga kita boleh guna teorem Pythagoras. Nampak segitiga boleh guna teorem Pythagoras. Tapi kita kena pastikan nak guna teorem tu kena ada segitiga bersudut tegak. So kita boleh gariskan dekat sini. Okay, lebih kurang lah ni sudut tegak. Maksudnya kat sini ada sudut tegak. Okay, jadi nak dapatkan nilai ni, yang sini 18, kita tahu sini 9. Okay, jadi automatik kat sini kita boleh cari nilai, katalah saya letak kat sini M. Jadi OM sama dengan 12 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Okay, so akan dapat 7.937. Okay, dah dapat tinggi OM, bolehlah dapat H. Jadi nilai H sama dengan berapa jari dia, kalau ni sampai sini 12. Jadi 12 tolak 7.937. Jadi akan dapat 4.12 tolak 7.937. 49063. Okay, so dah dapatlah jawapan soalan A. Okay, soalan B. Luas kawasan dalam sentimeter persegi keratan rentas yang mengandungi air. Keratan rentas yang mengandungi air adalah yang ini. Ni tembering. Jadi kita tahu yang ini kita boleh cari luas dia. Nak cari luas dia, kita kena cari sudut. Sebab tu tadi saya cakap kita boleh cari sudut dulu supaya idea awak tak hilang. Jadi kat sini, daripada sini kita boleh cari sudut. Macam mana nak cari sudut? Okay, so kalau nak ni, kita kena tukar sudut ni dalam radian. Jadi nak cari 97 darjah 10 minit sama juga dengan 97 darjah 10 minit darab 3.142 per 180 darjah. So akan dapat 1.696. Right. Okay, so cari luas sektor 1. Luas sektor OEF sama dengan 1/2 darab 12 kuasa 2 darab 1.696. So akan dapat 122.14. Okey, itu baru luas ini. Jadi untuk luas segitiga, kita boleh terus ambil lah setengah darab tapak darab tinggi dia tadi. Tinggi dia ni 7.937.
So, dapat 71.433. Okey, jadi luas kawasan mengandungi air sama dengan 122.14 tolak 71.442 sama dengan 50.698 sentimeter persegi. Okey. So, untuk soalan seterusnya ni saya nak awak cuba buat sendiri. Okey, soalan ni sebenarnya ada daripada buku teks. So, yang ini ada daripada buku teks. So, awak boleh tengok sendiri daripada buku teks. Yang ini pun sama, contoh 6 pun ada soalan ni daripada buku teks. Jadi, saya nak awak cuba buat. Dan soalan yang ini perlu dihantar kepada saya. Okey, untuk penilaian dan pentaksiran, sila buat latihan daripada modul praktis cemerlang muka surat 7 hingga 9. Okey, hantar jawapan bagi soalan A, B dan C saja pada link yang akan diberikan. Okey, jadi nak buat bila ni cikgu? Buat daripada sekarang lah. Kan ada masa ni. Okey, so kat sini 99% punca utama kegagalan adalah kerana alasan dan bertangguh. Hanya perlu bertanya kepada diri sendiri, apa faedah besar yang saya peroleh dengan beralasan dan bertangguh. So, tepuk dada, tanya selera, tanya diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.